golongan yang kedua. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadrah. Mo tak baca ayat tu mo tahu. Oh, tu ayat tu mo tahu ustaz. Ke rumah kita ada ke dinding tu. Kan? Ke kodai banyak ayat ni. Ya, ke kedai makan terutama banyak ayat ni gantung ke kedai kan. Kan kenapa ayat ni? Oh, ini ayat ni ustaz, jangan main-main. Ini ayat pelaris ngebai. Ya, ayat pelaris, betul ke tidak entahlah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kita akan tengok ayat ni lah. Ayat ni dua ayat. Ya, daripada surah Talaq. Ya, daripada surah Talaq. Ya, ayat 2 hingga 3. Ya. Talaq abghadu halala ila Allah at-talaq. Bondo yang halal tapi Allah paling benci. Allah paling marah. Semua bondo halal ni Allah suka. Ya, makna asasnya bondo yang halal ni semua Allah suka. Kan, baiklah yang halal. Tetapi ada satu bondo yang halal tapi Allah tak ramai. Allah benci. Allah tak suka. Ya, Allah benci. Kalau kita buat bondo ni walaupun dia halal, Allah marah kat kita. Apa dia? At-talaq. Ya, inilah dia nama surah kepada ayat yang kita bacakan ini, ayat 2 hingga 3. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, dalam ayat ini kan sebenarnya merupakan satu ayat yang begitu diyakini, ya, begitu dipercayai kan oleh ramai umat Islam, dan ramai juga yang mengambil ayat ini sampai menghafalnya. Ya, Ali jarang dihafal, tapi ayat ni hafal kat mulut. Pasal apa? Pasal nak joki lebih. Ya, dia nak joki lebih. Dia nak rezeki lebih, dia nak diberikan oleh Allah akan keluasan rezeki, maka dia ambil sempena dengan ayat ini. Dia gunakan ayat ini sebagai ayat yang mana akan memberikan kepadanya keuntungan. Persoalan sekarang, betul ke? Persoalan sekarang, betul tak? Bila gantung ayat ni, baca ayat ni, kan, akan mengundang rezeki, akan memasukkan rezeki, akan memanggil-manggil joki, tuan-tuan. Ya, betul tak? Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, malam ini kita akan telusuri ayat ini, supaya dengan kita telusuri ayat ini, kita tahu ayat ini, barulah kita tahu apakah sebenarnya yang ada di sebalik ayat ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, semua nak joki. Tak ada orang tak nak joki itu dah. Kan, kok sebutlah joki, memang semua nak. Tak ada orang tak nak. Saya tak nak dah ustaz. Kok tak nak itu, dia usah membongak nama ni, tuan-tuan. Ya, usah penipu kan. Orang yang macam mana pun dia tetap akan nak rezeki. Dan ketahuilah tuan-tuan dan puan sekalian, selagi mana kita ada nyawa, bermakna kita ada joki. Selagi mana kita ada nyawa, kita ada joki. Kalaulah orang tu dah tak ada nyawa, baru tak ada joki. Makna selagi kita hidup,
peluang kita untuk mencari rezeki itu luas. Walaupun kita duduk atas katil, ngap. Tuan-tuan, manusia ni makhluk yang paling lemah. Dilahirkan oleh ibu kita, tuan-tuan, tak boleh buat apa. Ada tak manusia lahir-lahir tahu berlari? Tak payah berlari itu dah, berjalan. Kan keluar je, bongkar je, tu macam toyol lagi, tuan-tuan. Tak ada. Tak pernah lagi saya jumpa, tuan-tuan. Kok tuan-tuan jumpa bagi tahu kat saya. Saya nak tengok mana yang baby ajaib tu, yang berlahir tiba-tiba bergerak berjalan dia, huru-hara mai nak menyusukan dia. Messi huru-hara nurse kat hospital huru-hara. Koja siapa? Baby baru lahir jadi lagi lagau. Kan? Baby baru lahir lagi lagau. Jadi orang dongang, orang tengok, dia ni salah hospital apa? Kan? Dia yang koja tu kan takut dia tu hospital bahagia. Kan? Tapi masuk ke situ. Kan? Jadi tak ada, tuan-tuan dan puan sekalian, baby yang baru lahir berjalan. Tuan-tuan, kalau kita tengok lembu ke bawah, ya, lembu ke bawah lahir sekejap je bongkar. Betul tak? Sekejap je makna dia lahir pek jatuh diduduk dalam dia punya air ketubat tu kan. Kan kejap lagi orang bongkar dia, tuan-tuan. Jadi mana anda kita dengan binatang? Pertanyaan dia, mana anda? Kita dengan binatang, mana lagi anda? Kalau kita ngobrol kita anda, kenapa sewaktu lahir kita tak boleh buat apa-apa? Bahkan kan sehingga kan bukan sebulan, bukan 2 bulan, 7-8 bulan. Makna paling awal pun kok budak baby tu boleh bergerak berjalan 8 bulan. Pasal ada baby yang berjalan 8 bulan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, lembu 8 bulan bukan setakat berjalan tu dah. Kan manjat, lari larau, lembu lari, tuan-tuan, masuk dalam sungai, masuk dalam mana, berenang bagai apa semua. Jadi kalau kita fikirkan di situ, kan siapa yang hendak? Lembu ke kita? Ini pertanyaan nak ngobat lemahnya manusia. Tetapi ada satu kehebatan manusia yang mengatasi segala makhluk. Ya, apa dia? Iaitu Allah beri kat kita akal. Dek kerana kita ni ada akal, tuan-tuan, makanya bila kita membesar, kita menjadi lagi hebat daripada binatang. Bahkan yang membezakan kita dengan binatang adalah akal. Binatang ada otak juga sama. Kalau otak kambing, tuan-tuan, ikat dengan tali paun masak gulai kari, mangai osah tu sedap tang otak tu lah. Tapi siapa kolesterol tinggi tak pek lah. Macam ustaz kolesterol tak ada ni boleh makan lagi kan. Jadi bila kepala ada tu, kalau tak nak kolesterol tinggi bagi ke ustaz, bola siap-siap. Ya tuan-tuan dan puan sekalian, ya, jadi lemah kita ni kan. Tapi bila kita besar, kita diberi oleh Allah otak ni, akal fikiran ini menyebabkan kita lagi hebat daripada binatang. Dan makanya tuan-tuan dan puan sekalian, bila hebat manusia kerana akal tu, maka dia akan berusaha untuk mencari harta. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyatakan harta yang paling rendah ialah rezeki. Di antara kalangan harta yang kita ada, yang paling rendah sekali rezeki. Makna rezeki yang kita dapat itu sebenarnya menurut Syekh Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi, yang paling rendah sekali ialah rezeki. Jadi apa yang paling tinggi? Kan maknanya harta tu adalah serendah-rendah rezeki. Maknanya ada rezeki yang tinggi.
yang bukan berbentuk otak, tetapi ialah sebaik-baik rezeki ialah anak yang soleh. Makna siapa dapat ada anak yang soleh, makna dia dikurniakan oleh Allah joki yang baik. Ya, joki yang baik. Nah, dan yang ketiga, harta yang paling sempurna. Makna the best among the best. Cakap orang masuan teriyau. Yang paling terbaik sekali di kalangan harta, kan? Bukan harta, bukan rezeki, bukan anak yang soleh, tetapi rezeki yang paling baik sekali, yang paling komplit, sempurna sekali, ialah kita dapat joki keredaan Allah. Siapa kata? Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ingat tuan-tuan, harta adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang baik ialah anak yang soleh. Rezeki yang paling sempurna ialah kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi makanya tuan-tuan dan puan sekalian, untuk dapatkan redha Allah, dua yang atas itu, ibu ayah dan juga rezeki, ya, harta tersebut kita kena ada. Sebab untuk dapat redha Allah, kedua-dua tu adalah jalan ni, adalah tarik dia, adalah cara dia. Kan? Cara kita nak dapatkan keredaan Allah, kan? Allah kata redallahu fi redha walidai. Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, redallahu fi redha walidai. Maknanya kalau kita nak joki yang paling sempurna, kan, letak di atas keredaan kedua ibu ayah. Ini dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, beruntung siapa yang ada joki jaga emak abah. Beruntung. Ada yang jaga 7 tahun, ada yang jaga 3 tahun. Tadi saya nak turun lambat, saya datang tadi. Tuan-tuan tahu tak kenapa lambat? Pasal ada seorang lelaki telefon. Saya nak angkat pasal dah 2-3 kali telefon. Kita tak nak angkat kan, nampak macam ponting mana. 3-4 kali telefon kan. Kan kita nak bersiap ni, kan, nak pergi masjid kono lawa-lawa. Kan tak boleh pakai lebih-lebih kurang sudah. Kan masjid rumah Allah, nak pergi jasko tak apa lebih kurang tu, pakai plekat, pakai seluar lebih kurang ya, tak apa. Tapi rumah Allah tak boleh, sudah kena pakai lawa-lawa. Pasal rumah Allah, kan, kita nak menghadap Allah, kita kena bagi yang terbaik kepada Allah. Ya, bukan pakai cak ayam punya, kan, bukan pakai yang koman-koman. Jangan, tuan-tuan. Nak pergi rumah kedua kahwin, marinlah belum PKP, lawa pakai, keluar baju batik, keluar baju tu, kan, pergi kuroleh, kusoleh, mandi dah, berdandan tuan-tuan, mangai, asah betul. Nak pergi semayang, capai baju pakodai. Oi, capek tu dah tuan-tuan. Tu nak dapat sempurna Allah tu. Tu nak dapat redha Allah, kan. Makanya tuan-tuan, manusia ni takut mati. Bila ditanya kenapa takut mati, amal kurang. Berapa umur cik? 75. Kan, 75 punya hidup kurang lagi kau amal. Kan, bila ustaz cerita hal mati macam minggu yang lalu, ustaz ni ngomah waktu cerita bab mati. Saya ngajar Lavender Heights, Masjid Lavender Heights. Ustaz, hari ni, malam ni tajuk apa? Tajuk mati kau ustaz. Dia yang obat. Dia yang obat. Pasal apa? Pasal bila saya naik, kau je mati. Dan kenapa kau je mati kau? Tajuk mati.
Kan? Ayo Ustaz. Kan? Kenapa? Pasal takut mati. Kan? Jadi umur berapa? 75. Kenapa umur 75 takut mati? Sebab amal kurang. Amal kurang. Kan? Seorang ahli ibadah menyatakan apa? Mati ini mani. Mati ini mani. Allah Rabbi tak apa saya nak membaca mano mani. Kan minggu yang lalu kita huraikan. Kan? Kita huraikan apa nama onam. Apa nama ni? Onam gogaran. Apa nama ni? Maut. Kan? Minggu yang lepas kan? Betul tak ni? Betul kan? Ustaz kata gegaran kedua yang digogai kita sakit mati. Tiba-tiba malam ni ngobam mani mati. Kan? Macam mana statement tu? Mari ngobam sakit mati. Kan siap cerita hal Nabi lagi wafat macam mana keadaan. Kan tiba-tiba hari ni mani. Kan tuan dan puan sekalian. Kan pasal apa mani? Kan pasal apa yang dipandang bila dia mendapat sakaratul maut itu, walaupun sakit tetapi yang dipandangnya itu melebihi keasyikan dia sehingga mengatasi kesakitan. Itu dengan bamani tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Allah Rabbi. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ya, dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini kan, makanya dalam ayat ini dinyatakan bahawasanya kan digunakan kuasa kan, terdapat kuasa yang besar kan, bukan kuasa V-power tu dah. V-power minyak Shell tu kan ini kuasa yang besar. Tuan-tuan, ayat 1000 dinar ni yang kita biasa kau sebut nama baca ayat ni, ayat 1000 dinar lah. Ayat 1000 dinar ni dia punya nama itu ada asal usul ni. Macam mana boleh orang katakan bahawa ayat ini digolar dengan ayat 1000 dinar. Ya. Tuan-tuan, kan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran kan dalam hadis yang sahih digolar sebagai surah yang Zahrawain. Makna dua surah ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dalam hadis sahih dinyatakan ada golai, iaitu golai yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada dua surah ini adalah Zahrawain. Apa benda Zahrawain tu? Zahrawain ni tuan-tuan adalah makna dua penyinar. Makna surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ni dia bersinar. Dia mengeluarkan cahaya. Dua surah ni panjang. Surah Al-Baqarah tuan-tuan 3 juzuk lebih. Panjang tuan-tuan. Ali Imran pun panjang surah ni, walaupun tak sepanjang Al-Baqarah tuan-tuan. Dua surah ini dinamakan apa Ustaz? Al-Zahrawain. Apa makna Az-Zahrawain ni? Iaitu surah yang mempunyai cahaya, penyinar, penyori. Kan ada cahaya. Ada banyak surah kan, di antara yang digolar kan, di antara ada golar-golar kan, di antaranya surah ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa? Sebab di dalam surah itu kan terdapat hadis yang mana Nabi menggolarkan ayat ini sebagai ayat 1000 dinar. Ya, ayat 1000 dinar, ya. Tetapi tuan-tuan, setakat yang dicari tentang surah yang kita baca tadi, iaitu surah waman yattaqillah tu, ayat waman yattaqillah, belum lagi ada satu hadis yang ngobah apa nama ni ayat tersebut ayat 1000 dinar. Maknanya tidak ada satu declaration yang dibuat oleh Rasulullah SAW yang menggolarkan
ayat yang kita kenali dengan ayat 1000 dinar itu dipanggil dengan ayat 1000 dinar? Tak ada. Makna kita yang panggil ayat 1000 dinar. Sebab ada surah-surah yang Rasulullah SAW mengelarkan macam yang tadi, kan? Al-Baqarah dengan Ali Imran dinamakan dengan Al-Zahrawain. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kan? Terdapat beberapa, kan, ayat yang dikaitkan, kan, tetapi tak tahulah entah betul entah tidak, kan, sehingga kan dikatakan sebegitu. Dikaitkan kenapa asal mausulnya penemuan dinamakan dengan ayat 1000 dinar ini. Cuma tuan-tuan dan puan sekalian, ada dua versi. Makna ini bukan dalam hadis. Dan ini bukan dalam hadis, tetapi ada setengah orang-orang yang hebat menyatakan ayat ini dipanggil 1000 dinar kerana apa? Kerana ada kisah. Kan? Tapi kisah ni bukan kisah Nabi itu dah. Kisah manusia biasa. Kan, kisah yang pertama tuan-tuan, ya, kisah yang pertama yang mana dikisahkan ada seorang hartawan, orang kaya lah. Orang kaya ni dia bermimpi tuan-tuan, ada seorang lelaki datang kat dia. Orang lelaki, ada orang kaya ni dia tidur, malam tu dia mimpi ada seorang lelaki datang jumpa dia. Dan lelaki itu pesan kat dia. Maknanya lelaki yang datang dalam mimpi dia tu pesan kat dia, sedekahlah kamu 1000 dinar kepada fakir miskin. Mana lelaki tu yang datang dalam mimpi dia. Tuan-tuan, mula-mula ni lelaki yang kaya ni tak apik tu dah, tak endahkan. Mungkin dia kata ni mainan mimpi, ya, mainan mimpi. Jadi dia buat tak apik, kan, dia buat tak endah ni. Tetapi malam selepas itu mimpi lain, mimpi yang serupa, mimpi yang sama tuan-tuan, kan, dan berpesan dengan pesan yang sama, sedekahlah 1000 dinar kepada orang-orang fakir miskin. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dia galak kali datang mimpi, dia pun rasa air, kan, tak bawi, kan, apa hal pula, kan. Makanya tuan-tuan, kali ini tuan-tuan dan puan sekalian, bila dah galak kali bermimpi dengan mimpi yang tersebut, kan, makanya satu malam tuan-tuan, lelaki yang datang tu, yang misteri itulah, yang tak tahu siapa tu datang, kali ini lelaki tersebut telah mengajarkannya beberapa ayat, yang mana kemudian ayat itu dikenali dengan ayat 1000 dinar. Apa ayat Ayat itulah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuan-tuan, kalau kita mimpi sebegitu ataupun kita mengalami perkara yang sebegitu, agak-agak kita nak buat apa, kan, agak-agak. Ini cerita belum habis, nanti kita sambung. Tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah Rasulullah hantar dia untuk kutip zakat. Jadi dia pergilah kutip zakat. Katakanlah dia pergi satu tompek ni kutip zakat. Dia kerana kampung tu besar, sehari tak habis. Jadi orang dulu bila kutip zakat, tuan-tuan, orang zaman dulu bagi berbentuk bondo. Makna boreh ke, buah ke, menatang ke, kambing ke, lembu ke apa. Jadi tuan-tuan, nak bawa macam mana agak Jadi dia ada tompet satu yang dia simpan bondo-bondo yang jadi zakat ni. Jadi bila dia habis hari itu, mana-mana apa nama kurma, buah ke apa, dia letak kat sini, kan. Kambing ni bubulan roban tu, kan, sementara nak balik, tuan-tuan, sementara habis. Jadi pada malam pertama, tuan-tuan, kan, datang pencuri, mencuri.
hasil zakat tersebut, dan dia sedar. Bila dia sedar, dia tangkap. Dia tangkap orang yang mencuri tersebut. Ya, bila dia tangkap, tuan-tuan, orang tu merayu kat dia supaya lepeh dan bagi sedikit zakat tersebut. Kan? Kenapa? Sebab orang tu kata dia dah berapa hari tak makan, keluarga yang berapa hari tak makan. Jadi Abu Hurairah pun beri ke orang tu. Kan? Jangan mencuri lagi. Ni dah dapat dah ni. Kan? Tak apa. Okey. Kan esok Abu Hurairah kutip lagi. Kutip, letak. Kan? Malam yang kedua pun datang. Malam kedua datang, tuan-tuan. Datang, kono tangkap. Abu Hurairah tangkap. Lah, kau lagi. Astaghfirullahaladzim, semalam dah datang. Tapi kali ini pun sama juga. Tak maaf, tuan-tuan. Tak maaf, tuan. Anak ke rumah lapar. Rumah belum makan lagi. Jadi Abu Hurairah pun hibur. Kan, tak apalah, ambillah sedikit. Makanya, tuan-tuan, esok Abu Hurairah dijumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang curi lah. Dan dia pun ceritalah yang kata orang curi tu dah 2 kali curi. Kemudian dia bagi aku, dia memerlukan, dan aku wahi kepada dia sedikit bahagian, kemungkinan dia termasuk orang yang asnaf. Kan? Okeylah, macam tu, ambil macam mana. Kan? Hari ketiga, tuan-tuan, pun macam tu. Lepas kutip balik, malam tu datang, tuan-tuan. Kenapa? Kali ini Abu Hurairah tangkap. Dan tangkap tak mau lepas. Sebab apa? Sebab Rasulullah kata orang ni pemengat. Orang yang mencuri ni pemengat. Dia reko-reko alasan tukang botol tu dah. Alah macam orang curi kereta, exhaust kereta tu lah, dalam viral tu. Apa ni? Baiki kita siapa tahu lagi. Alah kena tangkap dah. Kan? Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan, ya. Malam ketiga dia datang, kena tangkap. Akhirnya dia tak nak lepeh. Kesian dah aku ni, kau lepeh kalau aku. Kalau kau lepeh aku ajarkan kau satu ayat. Kan? Yang mana bila kau baca ayat ni, kau akan tidak diganggu oleh setan. Wah, Abu Hurairah dengar, ini sudah bagus. Ini sudah bagus. Apa ayat ni? Makanya orang tu, tua tu ajar dia ayat kursi. Allahu la ilaha illa sampai habis. Kan? Okey. Jadi makna kau baca ayat ni, setan takkan dokek engkau. Okey. Pagi besok jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, orang sama datang, tapi kali ini berbeza alasannya. Kan? Apa? Dia ambil, dia curi, dan dia ajar aku ayat untuk penghalang daripada setan. Makna setan takut kau baca ayat ni, setan lagi. Apa ayat ni? Ayat kursi. Kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makanya Rasulullah kata apa? Rasulullah kata apa yang diajarkannya itu betul. Maknanya kalau kita baca ayat kursi itu menjadi dinding, menjadi benteng kepada kita daripada setan. Jadi siapa nak dilindungi daripada setan, baca ayat kursi. Sebab Rasulullah ngapa macam tu? Apa yang diajar oleh orang tua tu betul, tetapi dia pemengat. Yang diajar tu betul, tapi dia menipu. Kenapa? Sebab dia sendiri setan. Tuan-tuan boleh bayang tak bagaimana setan boleh baca ayat yang penakut, ayat yang dia takut. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, setan ni bila dah dia tak boleh buat apa, dia akan mengeluarkan satu tawaran kepada manusia yang manusia tak mudah untuk menolak. Ini kerja setan. Walaupun dia tahu kod nanti lepas kali kompak dia datang, bacalah ni Abu Hurairah ayat tu, dia tak pek dokek. Makanya dia sepatutnya tak ajar, pasal ayat tu memusnahkan dia.
Tetapi tuan-tuan, kenapa dia ajar? Sebab dia nak lepih diri pada waktu tersebut. Jadi dia perlu cari satu alasan yang konkret untuk dia boy sehingga orang tu menerima dan lepihkan dia, ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, sejak daripada laki yang mimpi tu posan suruh beramal dengan ayat ni, maka setiap pagi dan petang si yang kaya itu baca ayat ni. Pagi baca, petang baca, tuan-tuan. Tuan-tuan, satu hari kan si yang kaya tu berlayar, kan berlayar di lautan, kan bawalah mana ada kapal dia dibawa di pulau barang dagangan dia, tak kira lah macam-macam lah barang-barang yang dibawa, sehingga kan tiba-tiba angin kuat taufan kuat, tuan-tuan, apa nama ni, tiup kuat bergelora, tuan-tuan, lautan, ombak besar tumbang ambing apa semua, sehingga kan orang yang duduk atas kapal tu takut, comel, tuan-tuan. Takut, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya ni orang tepi sungai, tepi sungai, kan, tepi laut, maknanya naik perahu tahu ke laut, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kena lambung di ombak, tuan-tuan, Allah sah taubat lahum, tak nak pergi ke laut tu dah, tuan-tuan. Salah apa kuih, ya. Makanya tuan-tuan, bila dah keadaan menggerunkan ini, takut comel, si hartawan tu dia teringat ke ayat yang orang tu ajar, ayat 1000 dinar tersebut. Makanya secara tidak langsung kan, dia baca ayat tersebut. Dia baca, dia ulang, sehingga kan apabila dia ulang banyak kali, tuan-tuan dan puan sekalian, kapal tersebut kan tiba-tiba datang satu ombak yang besar memukul kapal itu pecah. Dia ingat bila baca ayat tu selamat. Tetapi tiba-tiba datang ombak besar, pang, kono kapal dia pecah. Bila pecah, pulai kapal, tuan-tuan. Allah Rabbi, ya, wa rabbus samawati wal ardh. Pecah kapal tersebut, tuan-tuan, ya. Apabila kapal tersebut pecah, lomeh, semua mati, semua mati, tuan-tuan dan puan sekalian. Semua kapal tu mati, asal dia pecah di tengah lautan. Tiba-tiba ada satu yang ajaib. Apa yang ajaibnya, tuan-tuan? Si yang hartawan itu tak mati. Dia hanyut sampai ke tepi laut dan dia sedar tanpa mengalami sebarang kecederaan. Maknanya tak ada langsung cedera-cedera keadaan dia. Dan semua barang yang ada dalam kapal dia ini semuanya terdampar tepi pantai, selamat. Yang awak-awak dia tu semua mati. Tapi dia dan juga barang-barang dagangan dia selamat. Ya, kapal pecah lah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa? Sebab kerana inilah kan dia kata dia selamat kerana dia baca ayat 1000 dinar. Ini yang pertama, maknanya rupa-rupanya kan kisah yang dibacakan ini kan, yang dinukilkan ini kan asal usul kepada ayat tersebut, ya. Tapi kisah ni tak tahu dari mana, tuan-tuan, ya. Yang kedua, kisah yang kedua itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, tuan-tuan, ya, adalah berkenaan dengan kisah Nabi Khidir. Ini lagi ajaib, tuan-tuan. Yang tadi kita dengar tu dah ajaib, tapi ini lagi ajaib, tuan-tuan. Apa dia? Dihikayatkan. Makanya ditulis hikayat. Kenapa? Pasal dia bukan daripada hadis, kan? Dihikayatkan ada seorang melayar ke lautan. Tiba-tiba dia melihat seorang lelaki berjalan di atas air. Kan?
Dan lelaki itu memperkenalkan dirinya Nabi Khidir. Khidir ni maknanya hijau, khudrun. Ya. Jadi Nabi Khidir pun menawarkan kepada lelaki tersebut kan satu ayat dengan syarat, bila aku ajar ayat ni kau kena bawa ke aku 1000 dinar. Ya, kau kena bawa ke aku 1000 dinar. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, lelaki itu pun bayar. Kemudian Nabi Khidir pun bawa ayat tersebut yang 1000 dinar tersebut, dan lelaki tersebut pun mengamalkan kan ayat tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, apabila ini terjadi tuan-tuan, berlaku satu musibah, berlaku satu musibah, iaitu kapal yang dinaiki oleh lelaki tersebut karam, dia kena batu karam. Dia kena karam tu, dia kena dia rompuh batu karam. Batu karam ni korek tuan-tuan, rompuh pecah kapal dia, maka terdampar dia tak akan beberapa hari. Tetapi pada waktu tersebut datang berjumpa dia dengan Raja Jin. Tak mana Raja Jin, tak tahu tu dah, jangan tanya saya. Raja Jin, dan dia membacakan ayat tersebut. Maknanya bila Raja Jin tu datang, dia baca ayat tu, ayat 1000 dinar tu. Hancur jin itu. Bila hancur tuan-tuan, ditengok di sebalik jin itu ada otor yang banyak, maka dibuat balik otor tersebut. Jadi dinamakan kan ayat 1000 dinar. Berkat ayat ini kan dia dapat otor yang banyak. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kerana itu makanya kita mana-mana betul ke macam tu kisah tersebut. Ini dua kisah yang saya nyatakan. Betul ke kisah macam tu? Tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya kisah-kisah yang dinyatakan itu menyebabkan orang mempercayai ayat-ayat ini. Walau bagaimanapun, kita tak boleh mengamalkan ayat tanpa sebarang sumber yang sahih. Ini dia. Maknanya kalau sumber yang ada tu kan tak sahih, boleh kau kita amalkan? Tak dapat. Pertama, kisah-kisah yang saya nukilkan itu adalah merupakan kisah-kisah yang kita tak tahu keabsahan, kepastian sumber yang didapati cerita tersebut. Kan tengok dalam hadis tak ada, tengok dalam Quran tak ada. Jadi dalam hadis dan Quran tak ada, mana lagi nak tengok? Bila pula tengok dalam hadis Quran tak ada pula sebut 1000 dinar. Kan? Jadi bila jadi macam tu, kenapa ni macam mana pula? Kan makanya tuan-tuan jelas bahawasanya mengapa kan ayat 1000 dinar ni, yang kita panggil ayat 1000 dinar ini, diletakkan dalam surah At-Talaq, kerana tuan-tuan dan puan sekalian, ayat ini menunjukkan bahawasanya rezeki berkahwin. Rasulullah SAW didatangi oleh seorang lelaki, "Ya Rasulullah, aku miskin, apa yang perlu aku buat?" Rasulullah kata, "Apa? Kahwin." Kemudian dah lama dia kahwin, datang lagi, "Ya Rasulullah, dah kahwin kan, tapi miskin juga, macam mana nak buat ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Apa? Kahwin lagi." Marah orang perempuan kot dengar ni kan. Maka kahwin lagi tuan-tuan kan. Jadi rupa-rupa dengan perkahwinan ini kan merupakan satu cara. Jadi yang sebenarnya macam mana Ustaz? Pasal kita dah isyak. Yang sebenarnya macam mana Ustaz? Yang sebenarnya macam ni. Rasulullah SAW menceritakan ini yang mana? Baru Rasulullah kan? Rasulullah SAW menceritakan dahulu ada seorang Bani Israel yang meminta pinjaman 1000 dinar. Bani Israel ni pinjam, nak minta pinjam 1000 dinar. Orang yang hendak memberi pinjaman itu berkata, "Bawakanlah aku saksi. Mana kau nak pinjam duit aku, boleh, aku akan bawa, tapi kau nak bawa saksi."
Maka orang yang nak pinjam tu kata apa? Cukuplah Allah sebagai saksi. Orang itu berkata, kalau begitu datanglah seorang penjamin. Saksi tak boleh bawa, tak apa, bawa penjamin. Orang itu kata, cukuplah Allah sebagai penjamin aku. Jadi orang tu kata, kamu benar. Lalu dibagi duit sehinggakan tempoh yang ditetapkan. Maknanya dia bagi duit sekian-sekian hari bulan, kita akan jumpa balik, aku akan bayar balik duit tersebut. Maka tuan-tuan belayar baik, urusan selesai. Bila orang yang pinjam tu dah selesai, kan urusan dia dah dapat keuntungan daripada duit yang dilaburkan, dia nak balik, nak jumpa dengan orang tu untuk dia bagi duit yang dipinjam tersebut 1,000. Kan dia tunggu kapal tak ada, dia tunggu perahu tak ada. Jadi dia pun mula poning kepala, aku dah janji ni, hari ni nak bayar. Orang tu dah tunggu kat pelabuhan Sanun, tapi hari ni kapal tak ada. Macam mana aku nak menyeberangi lautan ini untuk melunasi hutang aku tepat pada waktunya? Dia kerana ditunggu lama, kapal tak ada, dia ambil satu kayu, ditobok kayu tu tuan-tuan, ditobok kayu tu, dimasukkan duit 1,000 dinar dan ditulis surat kepada orang yang memberi hutang kepada dia tu. Dia tutup. Bila dia tutup, sebelum dia lempar, dia berdoa, ya Allah, sungguh engkau tahu bahawa aku pernah mengambil engkau sebagai saksi, aku pernah mengambil engkau sebagai penjamin, aku pernah mengambil engkau sebagai nama yang untuk engkaulah aku sandarkan kepada peminjam tersebut. Maka aku lempar kayu ni untuk aku lunasi hutang aku, tetapi aku tidak menemukannya, makanya aku lempar. Maka dia lempar tuan-tuan. Bila dia lempar tuan-tuan, kayu orang tu pun beredar untuk mencari kapal untuk pulang ke negeri dia. Di tempat lain tuan-tuan, tukang yang bawa hutang tu duduk tunggu tak sampai, aduh mampirlah, habislah aku punya duit 1,000 dinar ni. Tiba-tiba orang tu duduk di pantai, jalan di tepi pantai, dia jumpa kayu. Ni kayu apa pula, nampak elok mana ni tuan-tuan. Dibawa balik untuk dijadikan kayu api. Tetap kalau dibolah kayu tu, ada duit, ada surat. Ada duit, ada surat tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi apabila ada duit, ada surat, dia pun tengok Allah. Rupanya duit tu 1,000 dinar, surat tu ditujukan kepada aku. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan yang meminjamkan duit itu telah berkata, demi Allah, aku tidak pernah berhenti berusaha mencari kapal untuk pulang, memulangkan duitmu bila dijumpa. Namun aku tidak jumpa sehinggalah kapal yang aku naiki sekarang. Orang itu balas, tidaklah engkau kirimkan kepada ke sesuatu. Orang itu menegaskan, aku kan sudah bagi tahu bahawa aku tak jumpa kapal sehingga aku tak boleh naiki. Maka orang itu berkata, sungguh Allah telah menyampaikan kayu yang telah engkau kirimkan itu. Maka si peminjam itu pun pergi membawa 1,000 dinar tersebut. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, cara nak beramal dengan ayat 1,000 dinar ni, ayat tadi ni, kan? Pertama, hafal dan jadikan zikir harian. Ini 5 cara. Ya. Pertama, hafal dan jadikan zikir harian dengan tujuan mudah digunakan apabila memerlukannya. Satu. Yang kedua, bacakan untuk memberi semangat kepada diri sendiri semasa kita menjalankan sesuatu tugas. Ya, yang ketiga, bacakan untuk pujuk diri semasa menderita dalam mencari sesuatu. Maknanya kita cari joki payah dapat, kan baca ayat ini. Yang keempat, jika hendak digantung, kan, niatkan sebagai cara memperingati diri. Bila nengok je ayat tu, baca. Bila nengok ayat tu, baca. Bila nengok ayat tu, baca.
Yang kelima, amalkan 2 pesanan. Pertama, takwa dengan berusaha, dan tawakal tu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini 5 cara untuk kita betul-betul beramal dengan ayat ini. Ya, semoga memberi manfaat kepada kita dengan ayat yang amalan yang dinyatakan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada sikit lagi ke? Boleh sikit lagi sebab ada satu kisah ni. Saya tanya dulu, Musi kata tak boleh, saya berhentilah. Kan satu kisah lagi ya. Tuan-tuan, kisah di sebalik ayat ini kan sebenarnya tuan-tuan tidak ada kaitan dengan lafaz 1000 dinar. Kan apa lagi duitnya. Makanya Jabir mengisahkan, dahulu ada seorang sahabat daripada suku Asja. Ya, dalam riwayat ini namanya Auf bin Malik al-Asja. Beliau ni seorang miskin yang mempunyai ramai tanggungan, kan, dan dia menjadi lagi sempit, lagi susah bila salah seorang anak dia yang dewasa ditawan musuh. Maknanya dia porang-porang, musuh tawan anak dia. Satu hari dia datang jumpa Rasulullah, dan kebetulan pada hari itu Nabi tak ada apa-apa nak diberi kat dia. Maka Nabi pun berpesan, tetaplah bertakwa dan bersabar. Maka laki ni balik sampai ke rumah bini dia tanya, "Bang, macam mana bang? Orang tu dah minta duit dengan kita ni, nak tebusan anak kita ni, kau tidak mati anak kita bang. Apa Rasulullah bagi tak duit tu?" Kan, makanya lelaki tu ngobah ke orang rumah dia, bertakwalah dan bersabar. Jadi isteri dia kata apa? Aduh, macam mana nak duit tak ada, nak bayar tebusan macam mana? Takwa, sabar tak cukup dah. Kan? Makanya tuan-tuan, kan berapa hari kemudian tuan-tuan turunlah banyak kambing. Kan, banyak kambing datang ke rumah dia. Jadi dia pun keluar, kambing siapa yang bawa kambing ni? Penuh kambing ni. Dia tengok tang jauh belakang sana, anak dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ketika dia tengok anak dia pun anak kita selamat lah bang. Bawa pula kambing satu raban agak kan, huyai tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan, sahabat ini segera jumpa Nabi. Nabi lalu cerita tentang perkara ini. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kerana itu turunlah ayat wa man yattaqillah ayaj'al lahu makhraja. Ini asbabul nuzul. Turunnya ayat tersebut nak bagi tahu inilah dia rezeki yang tak disangka-sangka. Kena tangkap di musuh minta tebusan tak dapat, tapi anak balik bawa kambing satu raban. Tak sangka-sangka anak selamat, padahal tebusan tak bayar tu dah. Tapi anak balik, bukan balik anak yo, tetapi sekali ngau kambing saraban banyak tuan-tuan. Kan? Jadi maknanya apa? Maknanya joki yang tak disangka-sangka. Turunlah ayat ini. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, disebabkan kehebatannya, kita cenderung untuk melihat ayat 1000 dinar ini sebagai ayat tersendiri sehingga kita terlupa kan akan surah yang menjadi rumah, iaitu surah At-Talaq, yang mana dalam surah ini tuan-tuan dan puan adalah menyentuh hukum tentang nikah kahwin, togai, talak, iddah, tempat tinggal, apa semua dan sebagainya. Inilah dia tuan-tuan dan puan sekalian, kan misteri di sebalik ayat 1000 dinar. Semoga kita dapat fahamlah. Jadi bila kita nak beramal dengan ayat ni, makna hari ni dah boleh kita beramal. Ya, tetapi dengan 5 cara tadi itulah.
Yang saya sebutkan tu, yang 5 cara yang mudah untuk kita beramal dengan amal ayat ini, supaya dengan amal ayat ini insya-Allah rezeki yang tak disangka-sangka dapat masuk kepada kita. Okeylah tuan-tuan dan puan sekalian, maaf ambil masa sedikit ya pada malam ini. 40 dah kan. Minta maaf kan. Semoga perkongsian yang seringkas ini dapat memberi manfaat dan dapat itu satu view pandangan tentang ayat yang selalu kita baca dan dapat satu pencerahan. Rupa-rupa ini dia asal usul mausul dan kegunaan ayat 1000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azim sultanik. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma alaika bisanadiril jabhati wataniyah. Allahumma alaika bi'uyuniha man la yakhaf arhamna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا قهار يا جبار يا متكبر يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ازمهم وانصرنا عليهم. اللهم بدل شملهم وفرج جمهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلب عليهم كلبا من كلابه. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada malam ini kami mengangkatkan merawat sembah memohon kepadamu, Ya Allah. Ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, nenek moyang kami, pasangan kami, anak-anak, cucu-cucu kami, paduai kami, menantu kami, mentua kami, kawan kami, sahabat kami, jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i mu'amwatnaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon, Ya Allah, permudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat. Sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami, Ya Allah. Sembuhnya itu sehingga tidak lagi meninggalkan bekas, kesan dan juga tompokan, Ya Allah. Sembuh sesembuh-sembuhnya, Ya Allah. Begitu juga dengan mereka yang dijangkiti dengan penyakit COVID-19, Ya Allah. Diberikan kesembuhan kepada mereka semua, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon, Ya Allah, limpah ruahkan rezeki kepada kami halalan tayyiban mubarakah, Ya Allah. Dengan rezeki yang halal tersebut dapat kami membelanjakan ke jalan yang diridai oleh-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, kami dari bala wal waba wal ghala. Ya Allah, kami dari fitnah Masih Dajjal. Jauhlah kami daripada fitnah kubur. Jauhlah kami daripada bakaran api neraka. Jauhlah kami daripada fitnah manusia. Jauhlah kami daripada fitnah syaitan. Jauhlah kami daripada fitnah Dajjal, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami takut, Ya Allah, ya, dalam keadaan kami tidak berdaya menahan sakitnya akan sakaratul maut, tiba-tiba datang dengan syaitan untuk menipu dayakan kami. Maka kami mohon, Ya Allah, hindarilah kami daripada mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon, Ya Allah, Engkau permudahkanlah mulut kami, lidah kami, gigi kami, anggota kami untuk mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami, iman akhiru kalam la ilaha illallah dakhala al jannah. Ya Allah,
dakhalal jannah ya Allah, dakhalal jannah ya Allah. Matilah kami dalam husnul khatimah. Tebakkan kami bersama dengan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, bangkitlah kami bersama yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan, dapat kami minum dari telaga Kausar, dapat kami syafaat dengan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat dan sirri berjaya, dan dihimpunkan bersama dengan 70,000 orang yang kau janjikan syurga tanpa hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengarkanlah rintihan kami ini, dengarkanlah rayuan kami ini, ya Allah. Hanya saja, ya Allah, Engkaulah sahaja yang boleh kabulkan apa yang kami mohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq hidayah. Salam.